Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Alkitab yang suci, adanya tercatat perjanjian-perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan bermula dengan perjanjian kasih yang diberikan oleh Tuhan, di mana kita faham Tuhan itu Maha Pengasih. Perjanjian di mana Tuhan telah memberikan nyawa kepada manusia Adam dan Hawa dengan roh nyawa Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita dengan perjanjian yang dibuat dengan Nuh dengan tanda pelangi di langit, bahawa Tuhan tidak akan membinasakan dunia ini dengan air lagi. Kita ada juga perjanjian iman yang dibuat oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa, dan Allah akan menjadi Allah Abraham dan keturunannya. Perjanjian hukum yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan, iaitu 10 hukum-hukum di atas batu tulis. Pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan topik perjanjian Tuhan di dalam kerajaannya, dan fokus ialah Yesus Kristus adalah Tuhan untuk segala penciptaan alam semesta dan manusia. Bacaan merujuk kepada 2 Samuel bab 7 ayat 4 hingga 7. Nathan adalah seorang nabi di istana yang tinggal di zaman Raja Daud. Dia adalah seorang penasihat kepada Raja Daud, dan renungan ini adalah untuk mengingati Raja Daud yang duduk di istana yang selesa, sedangkan tabut perjanjianku hanya berada di kemah. Tabut perjanjian adalah diliputi emas pada penutupnya, seperti yang diterangkan di buku Keluaran, di mana ia mengandungi kedua-dua buah batu tulis 10 hukum itu. Maka Tuhan pun berfirman kepada Nathan, dan dia datang menghadap Raja Daud dengan utusan firman Tuhan dan bertanya, mengapa tidak dibinanya rumah Tuhan? Kayu sedah dipilih bukan sahaja untuk kekuatannya, kecantikannya, ketahanan rasanya, tetapi digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan ketaatan. Nathan mengingatkan Raja Daud bahawa beliau telah dipilih dari gembala jagaan domba dan kini seorang pemerintah untuk umat Israel. Tuhan telah senantiasa bersama Daud dan melindungi dia daripada musuh-musuhnya. Tuhan telah mengurniai mereka hakim-hakim untuk memimpin umat Israel. Kini Tuhan meminta Daud untuk membina rumah khas untuknya. Adakah kita mempunyai rumah yang kita boleh mendedikasi kepada Tuhan? Kita diingatkan mengenai janji Tuhan kepada mereka yang ikhlas terhadapnya, seperti jawapan yang diberikan oleh Yosua. Tetapi bagi aku dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Yosua bab 24 ayat 15. Inilah kesimpulan kenyataan yang diberikan oleh Yosua, salah satu daripada mata-mata yang menggalakkan umat Israel untuk meneruskan ke tanah Kanaan. Walaupun ada gergasi yang menduduki di sana, Yosua kemudian dilantik oleh Musa sebagai pemimpin yang baru untuk orang Israel. Ayat-ayat di atas ini, 2 Samuel bab 7 ayat 12 hingga 17, menunjukkan Nathan dapat menyampaikan perkabaran bahawa keturunan Daud akan mengukuhkan kerajaannya dan tidak akan ada berkesudahan. Inilah kerajaan yang dijanjikan, di mana Yesus Kristus akan memerintah kelak. Di dalam buku Yesaya bab 9 ayat 5 hingga 7, inilah perkabaran Tuhan, iaitu seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai.
Perkabaran ini telah pun dipenuhi oleh Yesus Kristus apabila dia dilahirkan dan telah menjadi juru selamat dunia. Di Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 29 hingga 38, Petrus mengkabarkan kepada orang ramai, seperti mana yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, Kristus akan dibangkitkan dari maut, dan Tuhan telah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa di sebelah kanan Allah, di mana dapat disaksikan oleh pengikut-pengikutnya dan orang ramai. Pada hari ini juga, seperti mana yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan oleh Yesus kepada kita sekalian, di mana kita dapat melihat keajaiban dan merasa kekuatan di dalam pembaptisan Roh Kudus ini. Marilah kita dengan penuh keyakinan memahami bahawa Tuhan Bapa telah mengangkat Yesus yang disalibkan itu bangkit dari maut dan menjadi Tuhan dan penyelamat. Kristus di dalam bahasa Ibrani adalah bermaksud Al-Masih. Jadi Kristus itu adalah diberi penghormatan namanya, walaupun di dalam Alkitab kita menggunakan rujukan seperti Yesus Kristus di dalam konteks sekarang. Kristus Yesus adalah yang diurapi Tuhan untuk memenuhi nubuatan Tuhan di perjanjian lama yang akan menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. Yesus adalah yang diurapi Tuhan yang akan kembali untuk mengalu-alukan kerajaan Tuhan selama-lamanya. Kalau kita menerima Kristus sebagai yang diurapi Tuhan yang dijanjikan Al-Masih, kita akan dibebaskan dari cengkaman dosa-dosa. Oleh itu, kita harus berbalas seperti di ayat 38. Bertaubat daripada dosa, lalu dibaptiskan demi nama Yesus, supaya dosa kita akan diampunkan, lalu menerima pemberian Allah, yaitu Roh Kudus. Marilah kita berdoa untuk penyelamatan kita di dalam Yesus Kristus dan untuk penyelamatan orang lain di kalangan kita. Perjanjian kerajaan kepada Daud ialah Kristus, dan di mana harus adanya Yesus sebagai juru selamat kita. Kita perlukan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahawa Tuhan Bapa telah bangkitkan Yesus dari kematian, maka kita akan selamat. Dan di dalam Filipi bab 2 ayat 10 hingga 11, oleh itu untuk menghormati Yesus semua makhluk di surga dan di bumi dan di bawah bumi akan sujud menyembah Dia. Mereka semua akan mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, dengan demikian Allah Bapa dimuliakan. Sekarang marilah kita mengakuinya. Di dalam buku Wahyu bab 11 ayat 15, ia menceritakan kerajaan di dunia ini pada suatu hari kemudian akan diperintah oleh Yesus Kristus bila Yesus kembali pada kali keduanya. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan, walaupun kini dunia ini dipimpin oleh orang berpolitik. Tetapi pada suatu hari kemudian, Tuhan Yesus akan memerintahkan selama-lamanya. Kita adalah sebahagian di dalam kerajaan Tuhan di bumi dan di syurga. Bahagian-bahagian di dalam kehidupan kita mungkin dari segi fizikal dan rohani, di mana kita harus lebih mengakui segala-galanya harus menjadikan Yesus itu Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Kita boleh berdoa supaya Roh Kudus akan dapat memimpin kita di dalam kerjaya, pekerjaan, komitmen, keluarga, perhubungan, anak-anak kita, kawan, saudara mara, dan lain-lain. Untuk menjadi sebahagian di dalam kerajaan Tuhan Yesus, cadangan ketujuh langkah-langkah ini akan menjadi pedoman kita dan galakan.
supaya kita akan dapat mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, seperti mana yang dijanjikan firman Tuhan di Roma bab 12 ayat 1 hingga 2. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku mengesah kamu semua mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berfikir sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya serta yang sempurna. Kita akan sentiasa bermula dengan bertaubat dosa-dosa, meminta untuk dibaptiskan supaya kita dinampak menjadi suatu kesaksian untuk Yesus Kristus. Kita harus meminta keperluan kita daripada Tuhan. Kita harus berhaus untuk firman Tuhan dan haus untuk mata air yang dapat memberikan kita kehidupan rohani. Kita harus sentiasa datang ke Yesus untuk komuni kudus dan selalu persembahkan diri kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan, kami percaya akan janji-janji di dalam Alkitab dan kami berterima kasih kerana Tuhan telah menyempurnakan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Yesus akan selalu ditinggi-tinggikan di dalam kehidupan kita, kerana Yesus itulah Tuhan kepada alam semesta dan manusia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.